Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdirmu. Jadikan kami sabar dalam menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Terima kasih yang berusaha, saudara pengacara majlis. Yang saya hormati, yang berusaha dan dihormati Ketua Masyarakat kita yang bahagia Datuk Rahim bin Subuh, pengurusi Surau Al-Amin, Taman Setapak Indah, merangkap pengurusi Persatuan Kebajikan Penduduk Islam ataupun PKPI Taman Setapak Indah. Yang saya hormati juga para pegawai dan ahli-ahli jawatankuasa surau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, seluruh para pencinta dan perindu masjid, para pelayar yang sedang menonton siaran ini di mana saja mereka berada. Moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya bersyukur kehadirat ilahi sekali lagi dapat bertandang ke Surau Al-Amin ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di atas pentas ini kira-kira 1132 hari yang lalu, iaitu hari Ahad 11 hari bulan November tahun 2018. Maknanya dah 3 tahun, 1 bulan, 6 hari saya tidak sampai ke sini. Dan saya sangat yakin tuan-tuan dah tak ingat dah apa yang saya ceramahkan ketika itu. Banyak sangat cucuk booster agak, jadi lupa agak sekarang. Masa itu kita membincangkan tajuk mencari keberkatan dan keredaan di rumah Allah. Pada malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, moga-moga ada manfaatnya, iaitu cabaran pengimarahan surau pasca COVID-19. Suara boleh dengar ya? Tuan-tuan sekalian, kita berskala internasional. Tanpa kita sedari, hari ini genap 634 hari ataupun setahun 8 bulan 24 hari kita berada dalam satu tempoh yang dipanggil kordon saniter. Kordon saniter bererti pembersihan besar-besaran, sama ada dalam bentuk physical distancing, quarantine, circuit breaker, self-isolation, lockdown total, dan di negara kita lebih popular dengan istilah perintah kawalan pergerakan. Yang beza di belakang saja, bersyarat pemulihan diperketatkan. Sememangnya pandemik COVID-19 ini telah memberi kesan yang sangat besar dan telah menggegarkan satu dunia. Bukan sekadar dari sudut kesihatan, bahkan juga aspek keselamatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan juga tidak ketinggalan kerohanian. Saya melihat COVID-19 tidak membunuh rakyat kita secara fizikal, tetapi lebih banyak adalah COVID-19 membunuh mental rakyat kita. Kesan psikologi akibat daripada COVID-19 ini terlalu banyak. Banyak, tuan-tuan. Kesan psikologi
apabila kerap sangat diarahkan untuk buat saringan. Sakit jiwa tuan-tuan, asyik kena jolok hidung kerja. Tuan-tuan di sini paling banyak korek hidung berapa kali kena? Paling banyak berapa kali? Ada orang masjid, saya tak sebut masjid mana, masjidnya disyaki menjadi sebab ataupun kluster kepada pandemik ini. Pengurusi masjidnya jolok hidung 71 kali. Masa itu KKM agak strict. Asal ada saja kes, katalah MySejahtera detect, orang tu pergi ke Surau Al-Amin sebagai contoh, maka satu surau tu lah akan kena dijolok hidung. Masa tu agak ketat sikit, 71 kali. Dan bukan seronok pun asyik menjolok hidung tuan-tuan, tak seronok. Tapi kalau dah 70 kali dia dah ketagih, dia jadi sedap pula dah. Dia jadi rindu bila pula nak korek lagi. Macam kita di Surau Al-Amin, Taman Setapak Indah ni tak jadi masalah sebab kita bukan surau protokol. Macam saya masjid negeri, masjid rasmi. Yang datang semayang Tuanku Agung, Duli Amah Meli Mangku Raja. Protokol sekarang kalau menghadap Tuanku Sultan, jolok hidung dulu. Bayangkanlah berapa kali kena jolok hidung. Nak masuk televisyen, jolok hidung. Yang benda ludah tu baru lagi. Ludah satu line, dua line, satu line, dua line, baru. Sakit jiwa, sakit jiwa. Kita juga ada masalah atau kesan psikologi bila kita ini, na'udzubillah, ditakdirkan positif COVID-19. Ada kesan psikologi. Tanyalah kepada alumni COVID-19. Tanya kepada mantan-mantan COVID-19, apa rasanya? Sakit tak ada masalah, duduk dalam mic serdang tu tak ada apa pun, semayang rapat apa semua. Tapi kesan psikologinya bila kita grad, kita keluar daripada PKRC, kita akan menghadapi masalah post stress traumatic disorder, PSTD, iaitu trauma terhadap pandangan serong orang ramai. Kawan-kawan kita bila tahu kita baru lepas kena COVID 14 hari duduk dalam PKRC, kita datang dekat dia terus pakai mask 3 lapis. Tak kecil hati ke tuan-tuan? Kita duduk dekat dia, dia jaga jarak bukan 1, 3 meter. Kecil hati kita. Tapi ini harga sebuah pandemik. Begitu juga ada kesan psikologi akibat kuarantin. Tanyakan kepada graduan-graduan PKRC, apa rasanya di kuarantin? Ataupun orang yang kena home surveillance, ataupun orang yang jadi close contact. Ini lagi sakit jiwa. CC1, CC2. Tak bersalah pun. Anak jiran main rumah kita. Kita tak ke mana-mana. Tiba-tiba jiran dan anak-anaknya positif satu keluarga. Automatik anak kita jadi CC1. Dan tak pasal-pasal kita jadi CC1, CC2. Bila kena CC2, jolok lagi. Pakai pula lagi rantai. Apa ni, gelang. Duduk di rumah. Kalau kita ni kerja-kerjaan, jenis cukup masa, cocok duit ada, tak ada masalah. Kena kuarantin 10 tahun pun tak apa tuan-tuan. Tapi kalau kita jenis kais pagi, makan pagi, meniaga, bawa teksi, jual kecil-kecilan, seminggu tak boleh keluar. Sekarang ni tahanlah seminggu. Dulu 2 minggu. Tak boleh keluar. Tak sakit jiwa. Tak kena, tak tahu. Begitu juga kesan psikologi apabila asyik kena sindir dengan kawan-kawan kita yang tak ambil vaksin. Kita ambil vaksin. Ni dah selesai dos booster. Kawan-kawan yang tak ambil, sindir. Engkau dah cocok dos ketiga? Cocok dah. Wah, tahniahlah. Aku dengar tahun depan kena 1 das lagi. Dia tanya. Untunglah. Kenapa untung? Yalah, cocok 2 dos dapat sijil digital. Cocok ketiga patut dapat diploma dah ni. Cocok keempat dapat degree. Cocok kelima dapat master. Cocok keenam dapat PhD. Aku panggilkan doktor lah lepas ini. Tak sakit telinga tuan-tuan mendengar. Kita dah asyik demam-demam ke diri dan mencocok badan. Yang tak cocok, bergentayangan je serupa pergi ke LCC mana-mana. Tak ada beza. Kita sakit jiwa. Sakit jiwa.
Pro-choice? Dah. Saya kenal 2-3 orang yang memang pro-choice. Memang jenis tak ambil vaksin langsung. Elok je update duk kedai mamak. Saya minum. Lepas minum. Tak sakit jiwa. Sakit jiwa. Orang yang tak ada ambil dos pun ada sakit jiwa juga. Sakit jiwa bila melibatkan urusan nak naik pesawat masalahnya. Nak naik kapal terbang, kalau tak payah cerita pergi Mekah tu jauh sangat. Pergi ke Sabah Sarawak sudahlah. Nak terbang pergi ke Sabah Sarawak, dia punya pemeriksaan macam pergi overseas dah sekarang. Ada kena isi dalam apps ni, kena ada ni, print pula kita punya MySejahtera, macam-macam. Bayangkan orang tak ada dos. Nak pergi ke Mekah tak payah cerita lah. Orang nak pergi ke Mekah, kalau dia tak cocok vaksin boleh pergi, memang tok wali betul lah. Kita boleh katakan malam ni mustahil. Tapi kalau dapat pergi, tok wali lah. Sakit jiwa. Kesan psikologi kepada anak-anak kita yang belajar online, PDPR. Dan itu bukannya senang. Kita sebagai mak bapak selama ni bukan reti sangat pakai telefon ni ha. Terpaksalah gunakan segala online conferencing tools yang tak pernah hayat kita kenal. Nak kena Google Classmate, nak belajar guna Zoom, Webex, StreamYard. Haram satu pun kita kenal benda-benda itu. Tapi sekarang dah terror lah. Tak ada masalah mesyuarat online je. Siap boleh tanya. Mesyuarat ni online ke bersemuka? Cik, action tu orang ni. Mentang-mentang dah terror, siap boleh tanya. Bersemuka ke online? Apa ni? Online. Nak pakai green screen ke? Tak payah pakai. Cik, dia punya soalan tu orang dah biasa mesyuarat online. Dan bagi kami yang mengurus masjid dan surau, kesan psikologinya luar biasa. Dan masih belum selesai sampai malam ini. Sementara lagi baru-baru ini, ada saintis daripada Afrika Selatan rajin dengan buat kajian, jumpa pula varian COVID-19 yang baru. Yang mereka mengatakan bahawa lebih banyak mutasi daripada yang lain. Yang mana WHO menamakannya sebagai varian B.11529. Atau dalam bahasa berita di Malaysia dia panggil Omicron. Dan dikatakan varian baru ini mempunyai sekurang-kurangnya 10 mutasi berbanding varian Delta, hanya 2 mutasi, dan varian Beta hanya 3 mutasi. Omicron boleh beranak sampai 10. Maka adalah orang yang agak berjaga-jaga dalam hidup ini. Cadangkan balik pada pemerintah, kita buatlah balik PKP. Ada yang cadangkan dibuatkanlah balik perintah kawalan pergerakan, diperketatkan secara bersasar, lain sikitlah namanya, Targeted Enhanced Movement Control Order ataupun TEMCO. Saya ingat yang cadang ni memang gaji bulanan lah, bolehlah cadang. Yang jenis keluar macam kita ni menangis lah jawab. Maka kemunculan varian baru ini, wallahu alam, mungkin akan memustahilkan lagi kita dapat kembali seperti dahulu kala. Hatta Brunei, negara Brunei Darussalam. Brunei baru kemarin 15 Disember hari Rabu, dia dah isytiharkan Brunei masuk fasa endemik. Dah diisytiharkan, tak ada pandemik lagi. Tetapi SOP masjid yang dikeluarkan oleh pihak Jabatan Agama, jaraknya bukan tengok cara orang luar. Jadi harus kita meniru Brunei lah. Tak ikut Mekah, ikut Brunei. Kekal lagi lah jarak jauh. Agak, wallahualam. Ada di kalangan jemaah yang semangat-semangat ni marah. Ustaz, kita ikut je lah Mekah. Apa masalahnya? Mekah kita buat je lah. Rapat. Mekah okey je. Tuan-tuan sekalian. Mekah 100% vaksin. Arab Saudi, kadar vaksinasi mereka adalah 100%. Bagi tuan-tuan yang ada pengalaman pergi ke Mekah lepas daripada musim pandemik ini, Mekah dah tak serupa seperti yang kita kenali dulu. Dia punya strict luar biasa. Kita di Malaysia cuma ada MySejahtera. Orang Selangor adalah Selangkah. Orang Sarawak ada Enter Sarawak. Di Arab Saudi, setiap tempat ada apps tersendiri.
Tuan-tuan nak kena pergi sana, kena daftar di dalam apps Mukim. Mukim ni daftar vaksinasi. Dia nak tengok jenis apa. Pfizer ke, Sinovac ke, apa benda semua dia nak tengok. Kemudian tuan-tuan kena download apps Tawakkalna. Tawakkalna ni My Sejahtera versi Saudi. Tuan-tuan pula kena download pula satu lagi apps namanya I'tamarna. I'tamarna ni permit umrah, sekali dengan kebenaran masuk raudah, sekali dengan kebenaran lalu di depan makam Nabi. Apps yang berbeza. Masuk masjid lain, raudah lain, makam Nabi lain lagi. Sebab itu kalau kita nak jadi jemaah umrah untuk tahun mendatang, bawa handphone 3310 yang baling orang boleh lari tu, kita tak boleh pakai lagi dah. Semua kena pakai yang tit, 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 tit. Dunia sudah berubah. Maka saya sendiri melihat untuk hari mendatang, agak kelam masjid surau kita nak kembali seperti yang kita kenali dahulu. Ini peribadi saya sajalah. Melihatkan kepada pendapat dan pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh rakan-rakan di KKM, MKN, Task Force COVID dan bagai-bagai lagi, agak susah. Walaupun tuan-tuan nak bandingkan masjid surau dengan stadium, perbandingan itu tak diguna pakai. Tuan-tuan nak bandingkan dengan kapal terbang apa tak boleh, dia tak masuk. Bagi kami di masjid surau, luka lama dimaki hamun sebelum ni pun belum habis lagi. Luka yang parut tu masih belum sembuh lagi. Maka apabila bertambahlah kita ini tak dapat lagi nak merapatkan, sudah pastilah luka tu makin berdarah. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan malam ni kronologi masjid saya lah. Saya tak pasti kronologi Surau Al-Amin ini. Masjid saya, Masjid Negeri Pahang, telah dititahkan supaya ditutup tepat jam 12.30 malam 18 Mac tahun 2020. Semasa dititahkan untuk ditutup itu, bukanlah masjid tutup 100%. Ini kena ingat. Masjid di Malaysia tak pernah tutup. Cuma dihadkan aktiviti. Semayang masih dilaksanakan oleh kaki tangan sahaja. Kita tak nak masjid kita tutup. Kita hanya pengehadan aktiviti. Ketika berita ini tersebar, semua pengikut-pengikut kami di page-page rasmi Masjid Negeri, semuanya membuat karangan sedih. Menghantar imej-imej, gambar-gambar, motikon-etikon macam-macam yang menangis-nangis. Kerana masjid ditutup. Masjid kami ditutup 2 minggu pada awalnya. 18 Mac sampai 31 Mac tahun 2020. Maknanya itulah julung-julung kalinya tidak ada semayang Jumaat diadakan. Yang kebetulan semayang Jumaatnya jatuh pada 20 Mac tahun 2020. Itulah pertama kali masjid kami, bahkan mungkin negeri kami, tidak melaksanakan semayang Jumaat. Macam masjid negeri dia dah wujud sejak tahun 1888. Itulah first time tak ada Jumaat. Ribuan jemaah menghantar emoji menangis. 23 April tahun 2020 bersamaan 1 Ramadan. Julung-julung kali Ramadan di masjid kami kosong daripada jemaah. Tuan-tuan sedia maklum Masjid Negeri Pahang, depan dia ada padang MPK. Padang MPK itu tiap-tiap Ramadan penuh orang iktikaf atas padang itu. Start daripada pukul 6.30 dia berbuka sampailah tarawih. Meriah. Tahun lepas seorang pun tak ada. Saya ingat burung merpati yang biasa tu pun tak ada lah. Tak ada, kosong. Ribuan jemaah menghantar emoji menangis. 24 Mei tahun 2020, malam 1 Syawal, itulah kali pertama masjid kami hanya 2 orang pegawai saja bertakbir hari raya. Dan pada keesokannya semayang raya hanya 5 orang kaki tangan saja dibenarkan.
Campur guard 3, 2 imam, 1 Bilal, 1 imam. Ribuan jemaah menghantar emoji menangis lagi. 16 Mei 2020. Alhamdulillah, masjid kami dibenarkan melaksanakan solat Jumaat, tetapi by invitation. Ratusan jemaah sumpah seranah kami. Bodoh punya masjid. Imam dengan Freemason, Dajjal, segala Rockefeller, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, semua disebutnya. Ini semua WHO lah, macam-macam. Tapi saya melihat, ni jangan marah, yang biasa sumpah seranah masjid ni bukan jemaah regular kita. Bukan tidak terlibat, tapi terkepung oleh 13 lokaliti ni. Sumpah lagi dia orang. 31 Julai tahun 2021, masjid kami dibenarkan balik membuka solat jemaah secara walk-in. Tak ada booking-booking lagi dah. Walk-in saja. Alhamdulillah. 16 Ogos tahun 2021, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang mengeluarkan ketetapan Pahang tidak ada polisi medical apartheid. Maknanya tuan-tuan 2 dos ke 3 dos ke overdose ke datang je lah. Tak ada dos pun tak apa. Datang saja semayang. Ketika berita ni tersebar, ramai orang memujilah negeri Pahang. Bagus Pahang, tak ada medical appetite dan sebagainya lagi. Bagi kami yang menjaga masjid, Alhamdulillah, kami menyangkakan pada peringkat awalnya, pasti jemaah bergembira. Kami dah bersiap, dah berhias masjid, buat cantik-cantik, pasang bukhur bagi wangi-wangi. Sebab kami kata ini mesti orang dah dendam, rindu dendam ni mesti dia datang masjid. Tapi ternyata krik macam biasa juga. Ahli sunat wal jumaat tetap tidak datang. Bahkan ada yang memandang serong, Pahang ni dia tak nak buat 2 dos sebab dia nak buat secara halus. Supaya bila khutbah Jumaat, khatib pesan supaya suruh vaksin, dia nak meracuni pemikiran jemaah supaya pergi vaksin. Jauh benar dia punya imajinasinya. Jauh sangat fantasinya. Banyak menengok cerita CIA, FBI agak jadi begitu. Sangka buruk. 22 September 2021, Majlis Agama keluarkan SOP rasmi, tidak ada halangan pro-choice datang ke masjid. Kalau panggil anti-vaksin kan kasar, kita panggil pro-choice. Dan masjid boleh dipenuhi oleh solat Jumaat 2,000. Solat fardu kita tak ada, ikut kapasiti. Dan kami sangka jemaah akan datanglah berbondong-bondong ke masjid. Namun culaan dibuat 2 minggu selepas perisytiharan dilakukan, kehadiran masih lagi suram. Ada peningkatan yang signifikan, kita tak kata tak ada langsung, adalah pertambahan dalam 10.17% peningkatan jemaah sebelum daripada PKP. Tetapi nak harap supaya datang macam dulu, itu memang tak dapat lagi. Dan inilah cabaran kita masjid surau sekarang. Nak ajak orang ramai datang ke surau masjid dah jadi satu kerja sekarang. Tuan-tuan sekalian, bila kita buat culaan, kita buat random research lah. Mengapa tuan-tuan, kami tanyalah, kenapa tuan-tuan masih payah nak datang ke masjid? Walaupun sebelum ni tuan-tuan gegar pagar masjid kami, nak suruh masuk. Tuan-tuan sanggup semayang atas jalan raya, ambil gambar, viralkan, hantar ke macam-macam media-media sosial. Tapi sekarang pintu dah terbuka, kenapa tuan-tuan masih belum nak datang lagi ke masjid? Apa jawapan yang kita terima? Dan saya ingat kalau surau ni buat ujian yang sama kepada masyarakat, jawapannya sama juga. Rata-rata jemaah menjawab, kami bukan tak nak pergi ke surau, Ustaz. Masalah sekarang pergi ke surau, semayang macam tak ada berkat. Apa hal tak ada berkat pula? Sunnah Nabi tak dapat nak dilaksanakan. Soft, renggang-renggang, macam tanam pokok getah, main semita-semita. Malas semayang, berkat tak ada.
Tuan-tuan, saya gelarkan ini teknik moving the goalpost. Teknik mengalih tiang gol. Sampai bila kami tak boleh skor bola selagi lawan nasib mengangkat tiang gol je? Dulu kamu kata tak boleh masuk masjid sebab by invitation. Ataupun kerana masjid ni mengutamakan golongan tertentu. Bila kita dah buka ikut capacity, kamu datang. Kemudian kamu kata masjid ni begini-begini masalah. Nak 2 dos bagai-bagai. Okey, masjid kita tak ada 2 dos. Awak overdose pun boleh datang. Pun tak datang. Bila tanya ngapa tak datang? Malah datang, soh renggang-renggang. Habis kalau takdir lah, KKM, MKN benarkan minggu depan, soh rapat. Apa alasan lagi awak tak datang? Tuan-tuan percayalah, dia akan bagi pula alasan. Tanda tak boleh bersalam, tak syok. Kalau semayang, lepas semayang tak boleh bersalam. Dia akan sentiasa moving the goalpost. Yang ini saya gelarkan geng ahli sunat wal jumaat ini. Mana hak marah, memang dia masuk golongan itulah. Kalau tuan-tuan tak marah, tuan-tuan tak masuklah golongan itu. Kami orang surau masjid, soalan yang paling kerap kami ditanya oleh jemaah, ataupun yang paling banyak komen yang kita terima di dalam page masjid ataupun surau, ni soalan favourite lah jemaah. Bila nak rapat soft? Ini soalan favourite. Bila nak rapat soft? Katalah tuan-tuan malam ni surau Al-Amin ambil gambar, masuk Facebook buat caption, Alhamdulillah majlis ceramah malam ni bersama Ustaz Badli bla bla bla. Tuan-tuan tengok komen di bawah itu. Renggangnya bila nak rapat soft. Yang itu saja. Soalan mana-mana orang dalam masjid surau, bila nak rapat soft. Pertama, saya ingin menjelaskan. Rapat soft sangat mustahab. Itu kita nak jelaskan. Tidak boleh yang penting menghadap Allah. Tak betul. Jawapan begitu tak tepat. Melurus dan merapatkan soft, itu ada nasnya. Ada kepentingannya. Sebab itu kata para sahabat, ma ra'aitu ahadan kana ashadd ta'ahudan lisaffi min Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kami tidak pernah melihat orang yang begitu besar perhatiannya terhadap masalah saf melainkan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Umar Al-Khattab dia sangat mengambil berat tentang masalah saf. In kana yastaqbil al-qiblata hatta idza qulna qad kabbara iltafat fa nazara ila al-manakibi wal aqdam. Kata sahabat Umar, kalau dah menghadap kiblat, bila dah qomat Allahu akbar, belum takbir, dia pusing dulu belakang. Yang dia semak adalah melihat manakib wal aqdam, bahu. Dia tengok bahu, dia tengok kaki, rapat tak rapat. Wa in kana yab'atsu rijalan yatruduna an-nas hatta yulhiquhum bis-sufufi. Dan kalau orang yang duduk saf jauh, dia akan suruhkan pembantu dia pergi semak satu-satu dulu. Dia akan cek tentang masalah saf. Maka masalah saf kita kena akui dalam Islam penting. Bahkan ada galakan dalam hadis-hadis untuk kita menyambung saf dengan tidak membiarkan kekosongan di dalam saf. Ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pernah menyebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Sesungguhnya Allah dan para malaikat akan mendoakan kepada orang yang menyambung saf-saf dalam sembahyang. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Bahkan ada satu hadis yang lain, orang yang merapatkan dan menjaga selang-selang saf ini, fadilatnya dia akan mendapat rumah dalam surga. Man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'ahu biha darajatan. Siapa-siapa yang menutup kekosongan di dalam saf ketika sembahyang, macam kita sekarang jarak 1 meter, tengah tu kosong,
Kalau siapa yang betul-betulkan saf tu supaya jadi rapat, maka kata Nabi, Allah akan bangunkan untuk dia satu rumah dalam surga dan akan diangkat darjat dia. Hadis ini riwayat Al-Muhamili. Muhamili ini murid kepada Imam Al-Bukhari. Sebab itu Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ada menyusun 15 hadis dalam bab keutamaan saf pertama dan tuntutan menyempurnakan, meluruskan dan merapatkan saf. Ada babnya itu. Dan ada 8 dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Dia mulakan dengan bab daripada hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Salati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Kata Ibn Mas'ud, Nabi kalau nak sembahyang dia akan betul-betulkan bahu kami supaya pastikan lurus. Kemudian Nabi akan bersabda istawu, luruskan saf, wala takhtalifu, jangan kamu renggang-renggang. Fatakhtalifa qulubukum, nanti hati kamu akan jadi renggang, kata Nabi. Liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Nabi sambung lagi, kata Ibn Mas'ud, taklah orang yang dewasa duduk di depan, orang-orang yang berakal duduk di depan, dan diikuti orang seterusnya, orang seterusnya. Panjanglah hadis ni, riwayat Imam Muslim. Sebab itu, isu rapat saf itu ada premisnya. Dan kita sebagai pentadbir Masjid Surau jangan pelekehkan. Kalau ada jemaah yang bertanya, bukan dia nak menyindir, tak. Sindir itu ada. Dalam WhatsApp group, dia hantar gambar stadium, dia hantar gambar saf surau. Itu menganjing namanya. Buatlah perbandingan apple with apple. Jangan buat perbandingan apple dengan buah durian. Tak sesuai. Buat perbandingan apple and an apple. Sebab itu, dalam fiqh pun, dia ada kaedah saf yang dipanggil ilzaq dan muhazah. Ilzaq ni maknanya kita menampal diri kita dengan diri orang lain. Dan juga muhazah, selarikan diri kita dengan orang lain. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, hadithu Anasin yadullu ala antaswiyatas sufufi muhazatul manakib wal akdam. Banyaknya hadis-hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik menunjukkan meluruskan saf, menyelaraskan bahu dan telapak kaki itu mesti dilakukan. Sebab itu menurut jumhur ulama, melurus dan merapatkan saf adalah sunnah Nabi SAW. Banyak lagi nak kita uraikan, tapi saya ingat kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan Isyak. Jadi saya kira kita berhenti dulu. Tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali menyambung ceramah kita pada malam ini. Ceramah tentang cabaran pengimarahan surau pasca COVID-19. Kalau ikutkan SOP, kita dikendaki berhenti apabila azan isyak berkumandang. Namun, sekiranya mendapat izin daripada jemaah untuk dianjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak, maka bolehlah kita meneruskan ceramah ini dengan kebenaran dan juga restulah daripada para jemaah sekalian. Jadi saya mohon izin menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak kita lewat sikitlah. Tidaklah lewat sangat, tak lewat. Sempat tuan-tuan balik tengok TV, sempat. Muslimin muslimat sekalian, tadi saya membawakan cabaran-cabaran masjid dan juga surau pasca COVID-19. Sebenarnya istilah pasca memang tak ada, masih lagi ongoing masalah kita berada dalam kordon saniter ni. Cuma isu biasanya yang orang akan bawakan adalah tak nak datang ke masjid sebab masjid dah hilang sunnah Nabi. Ini isu yang agak serius. Apabila kita mengatakan surau masjid dah tak ada sunnah Nabi, ini adalah satu tuduhan yang melulu. Apa sebab? Isu soft rapat kita akui. Namun barang perlu kita sama-sama ingat bahawa isu meranggangkan soft ataupun jarak ini
merupakan keputusan atas nasihat kumpulan pakar. Itu kena ingat. Bukannya keputusan daripada pengerusi ataupun jawatan kuasa surau. Tidak. Ianya dibuat berdasarkan nasihat dan juga pandangan daripada kumpulan pakar yang terdiri daripada doktor-doktor perubatan. Mungkin tuan-tuan ada di sini yang kata, ustaz tak payah layanlah doktor ni semua benda. Tak boleh doktor ni. Dia marah ke doktor. Jangan marah doktor. Para ulama sangat menghormati pendapat dan keputusan doktor. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang ulama yang sangat hormat kepada profesion dan autoriti kedoktoran, dan dia akan menyelaraskan hasil kajian kedoktoran dalam rangkuman fatwa-fatwanya. Ini Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i sendiri menjelaskan pentingnya ilmu kedoktoran ini, sehingga kata dia, la a'lamu ilman ba'dal halali wal haram anbalu minat tibbi. Kata dia, saya tak tahulah dalam dunia ni ilmu apa yang terbaik selepas ilmu halal wal haram, yang lebih hebat dan lebih berharga ialah ilmu kedoktoran, kata Imam Syafi'i. Ini dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Imam Syafi'i juga menekankan bahawa antara banyak-banyak ilmu duniawi, ilmu kedoktoran lah yang paling mustahak sekali. Ilmu duniawi banyak. Engineering, architecture, quantity surveyor, benda-benda begitulah. Orang-orang teknikal, mechanical. Ini semua ilmu duniawi. Tetapi dalam banyak-banyak, yang paling penting ilmu duniawi itu kedoktoran. Sehingga kata Imam Syafi'i, innamal ilmu ilmani. Ilmu tu ada dua jenis. Ilmu din, ilmu dunia. Pertama ilmu duniawi, yang kedua ilmu ukhrawi. Fal ilmu alladhi lidin huwal fiqh. Ilmu ukhrawi, ilmu akhirat adalah fiqh. Fiqh ni bukan halal haram itu, fiqh akbar, iaitu akidah. Yang kedua fiqh asghar, iaitu fiqh ibadah, muamalat dan berbagai lagi. Kemudian katanya, wal ilmu alladhi lidunya, ilmu untuk dunia adalah at-tib, ilmu perubatan. Nah, kalau Imam Syafi'i pun hormat kepada doktor, maka setakat kita yang Haji Syafi'i ni lagilah kena hormatnya. Imam Syafi'i pun hormat, Haji Syafi'i pula tak hormat. Tak betul. Tak betul. Sehingga kata Imam Syafi'i, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an dinik wala tabibun yu'ambiuka an amri badanik. Kata Imam Syafi'i, engkau jangan pindah ke mana-mana negeri, atau jangan hijrah ke mana-mana negara, migrate ke mana-mana negara, yang kalau negara tu atau negeri itu atau kampung itu ataupun kawasan perumahan itu tak ada dua golongan. Pertama kata dia, alimun yuftika an dinika. Pertama, orang alim. Maknanya kalau kita nak pindah kampung mana-mana, pastikan ada orang alim. Kerja orang alim ni, yuftika an dinika. Dia akan selesaikan masalah agama kamu. Yang kedua, wala tabibun yumbiuka. Yang kedua, doktor. Yang mana doktor itu akan menerangkan tentang masalah kesihatan tubuh badan kamu. Ini boleh rujuk dalam banyak kata-kata Imam Syafi'i, Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu dan banyak lagi. Hatta tuan-tuan, ini mungkin mengejutkan setengah pihak. Hatta Nabi SAW pun respect kepada doktor. Ya ke Ustaz? Ada doktor dah zaman Nabi? Demo tak kena barang. Demo tak kena barang. Ilmu perubatan ni ilmu lama. Nabi sendiri menyarankan para sahabat, mana-mana yang sakit berat, pergi berjumpa dengan seorang tabib Arab. Tabib ni doktor. Namanya Al-Harith bin Qaladah. Harith bin Qaladah ini, dia pernah belajar ilmu perubatan sampai ke Yaman. Dia pernah belajar medical sampai ke Parsi, di Jaidan Sabur. Ada satu hadis, kata Sa'ad radhiyallahu anhu, maridtu mardan. Satu hari aku jatuh sakit. Atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa wada'a yadahu baina sadbayya hatta wajadtu bardaha ala fuadi.
Aku dulu pernah jatuh sakit. Nabi ziarah aku. Dia letakkan fa wada'a yadahu baina sadbayya. Dia letakkan tangan dia pada dada aku. Nabi bacalah ruqyah. Nabi baca hatta wajadtu bardaha ala fuadi. Kata Sa'ad, Nabi baca tu sampai tangan dia sejuk. Aku rasa sejuk masuk dalam dada aku. Wah, ni Nabi pun terror, don't play-play. Dia pun ada tip Nabawi. Dia pandai mengubat juga Nabi ni. Tiba-tiba kata Nabi, wahai Sa'ad, innaka rajulun maf'udun. Sa'ad, engkau ni sakit jantung ni. Ni ada masalah jantung. Mungkin tersumbat 3 line, 2 line. Agaklah zaman itu tak ada nak boleh scan, nak boleh masuk belon, boleh cek, benda tak tahu benda. Tapi Nabi kan Nabi. Awak ni masalah jantung ni. Jantung tak padai main jampi-jampi begini. Maka kata Nabi, i'til Haris bin Kaladata akhan Saqifin fa innahu rajulun yatatabbabu. Begini, awak pergi ke kampung Bani Saqif, cari orang nama Al-Harith bin Kaladah. Dia pandai mengubat. Pergi berubat dengan dia. Ni hadis riwayat Abu Daud. Maka hadirin hadirat sekalian, kalau Nabi pun respect dengan doktor, maka wajarlah kita berhormat jugalah kepada doktor. Hormat. Kita tak kata ilmu mereka 100% betul. Tapi dengan memandang remeh kepada usaha kajian. Sebab ramai doktor yang saya kenal, doktor-doktor yang baik-baik, yang semayang, yang tabligh pun ada. Dan mereka pun ada pandangan-pandangan sendiri di dalam soal pandemik ini. Jadi jangan kita pukul rata lah. Hormat pada mereka. Kita doa kepada Allah, moga-moga mereka boleh berikan satu analisa baru pula kepada perkembangan-perkembangan semasa ini. Ini isu pertama. Soft yang kita renggang sekarang ini adalah kerana nasihat dan pandangan pakar perubatan, bukan kita. Yang kedua, ada jemaah mengatakan, Ustaz, kita semayang renggang ni Ustaz, tak ada pahala. Mana ada pahala Ustaz? Macam mana kamu tahu tak ada pahala? Iyalah, patut semayang rapat. Ni semayang renggang-renggang ni, setan duduk tengah-tengah. Naik bas express molek duduk dekat-dekat. Jangan banding. Dia suka betul banding dengan bas express, kapal terbang, stadium bola. Adil lah. Tuan-tuan sekalian, bila bercakap tentang dosa pahala, ini ayat you kena rephrase balik. You tak boleh cakap, ni Ustaz ni semua tak ada pahala Ustaz. You tahu mana tak ada pahala? Bagaimana ente boleh tahu buat macam ni pahala, buat macam ni tak pahala? Mana ente tahu? Tuan-tuan, pahala ni hak prerogatif Allah. Allah boleh bagi tu. Allah boleh bagi walaupun orang tu tak buat apa-apa pun. Saya ambil contoh. Katakanlah ada satu non-Muslim. Hari-hari dia dengar ceramah pada surau, tiba-tiba dia terdetik nak masuk Islam. Tapi dia belum official lagi lah nak mengucap apa semua, sebab dia dalam proses nak banyak benda dia kena pertimbangkan. Tapi niat dia ada dah nak masuk Islam. Kemudian dia dengar orang ceramah, dia dengar orang azan, dia ngikut pula azan. Asyhadu an la ilaha. Dia azan, mengucap apa semua. Tiba-tiba dia melintas jalan di depan, langgar dia lori, meninggal. Tuan-tuan agak dia masuk surga ke tidak? Siapa sini boleh dakwa dia tak masuk surga sebab dia tak ada amalan pun dia bawa? Tak ada orang boleh dakwa. Apa sebab? Kerana pahala bukan hak kita, prerogatif Allah. Logiknya, dia tadi mati dalam keadaan apa amalan dia bawa? Semayang tak lagi. Pergi Mekah tak pernah sekali. Zakat belum. Bersunat mungkin. Tapi kenapa dia layak dapat syurga Allah? Sebab hak prerogatif Allah. Apatah lagi. Kita semua yang berada dalam surau masjid sekarang ini duduk renggang kerana dipaksa. Tuan-tuan dipaksa ataupun tidak? Dipaksa.
Apa bukti tuan-tuan dipaksa? Kalau tidak ikut, denda. Dan denda ni ada pula cadangan nak dinaikkan pula lagi. Daripada 1,000 pergi ke berapa? 10 ke apa? Allah alam. Kalau tak pakai topeng dan pakai lagi. Tuan-tuan, orang dipaksa berdosa ke tidak? Mana ada orang dipaksa berdosa? Dalam hukum, siapa-siapa yang dipaksa melakukan sesuatu tidak ada dosa. Ya ke Ustaz? Dalam Quran, Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang boleh dikiaskan kepada diri kita sekarang. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghin, kata Allah. Allah sebut dalam Quran, sesungguhnya aku haramkan kepada kamu makan bangkai, haram kamu makan darah, haram kamu makan daging babi, haram kamu makan daging yang tidak disembelih kepada dengan nama aku. Haram, kata Allah. Walau bagaimanapun. Ini kita garis bawahkan. Famanitturra ghaira baghin wala adin fala ithma alaih. Tapi kalau kamu dipaksa dan kamu pun tak suka dengan benda itu, fala ithma alaih, tak berdosa. Tuan-tuan soft renggang, dalam hati memang tak suka, tapi kerana dipaksa, adakah kita berdosa? Taklah. Datanglah masjid, semayang la ilaha illallah. Orang ni nak kempen suruh datang masjid. Datanglah. Datang ke masjid. Kepada golongan ahli sunat wal jumaat, kita nak bertanya, mana lagi afdal? Datang semayang jemaah di surau dengan soft renggang, atau tak datang langsung berjemaah di surau? Mana lagi afdal? Ada beberapa poin yang kita kena fahami. Saya faham, ada orang dia tak nak datang masjid sebab soft. Dia kata, aku tak nak datang masjid, aku semayang rumah rapat boleh dengan anak bini. Silakan. Tapi dia telah hilang satu lagi sunnah yang juga besar, iaitu mendirikan solat berjemaah di masjid. 7 sunnah Nabi terbesar yang Nabi tidak pernah tinggalkan, salah satunya adalah berjemaah di masjid. Hanya kerana entah kata soh renggang, entah sanggup semayang di rumah, entah buang satu lagi sunnah Nabi. 2 sunnah dah tak ada. Pilih. Pilihan di tangan kita. Ada beberapa poin yang ingin saya kongsikan. Pertama, kalau bab semayang jemaah ini, jangan terkejut, ada setengah ulama yang menghukumkan wajib semayang berjemaah. Ini sebagaimana pendapat dalam mazhab Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad. Dan pendapat ini bukan dibuat secara sembrono. Ada riwayat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu ketika ada satu orang OKU, cacat penglihatan, datang berjumpa Nabi. Ya Rasulullah, saya ni OKU ya Rasulullah, mata tak nampak. Saya tak ada caregivers, tak ada guide yang boleh guide saya pergi ke masjid. Maka dengan budi bicara saya minta, ya Rasulullah, boleh tak beri excuse, pelepasan pada saya untuk saya semayang di rumah saja. Saya tak dapat nak pergi masjid macam orang lain. Saya tak ada orang nak guide saya. Boleh tak ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah, pada awalnya Nabi kata okey, semayanglah di rumah. Tiba-tiba, kata Abu Hurairah, ketika orang tu nak balik, Nabi panggil, sekejap. Mem sini. Minta maaf. Hal tasma'un nida'a bis salati? Kamu semayang di rumah, boleh dengar dah azan daripada masjid? Maka dijawab laki okey itu, dengar ya Rasulullah, saya boleh dengar. Nabi terus ubah keputusan, kata Nabi, fa'ajib. Sorry, kena semayang di masjid. Saya OKU ya Rasulullah, asal dengar datang semayang. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan dalam hadis yang lebih keras lagi, meninggalkan semayang berjemaah itu adalah sifat orang munafik.
Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman, falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna." Siapa yang nak berjumpa Allah pada hari kiamat dalam keadaan sejahtera, maka hendaklah dia jaga sembahyang berjemaah di mana saja azan dia dengar. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya kami menganggap orang yang sengaja tak hadir sembahyang berjemaah walaupun azan itu didengari di rumah dia, maka inilah orang munafik ma'lumun nifaq, yang jelas munafiknya. Orang munafik yang obvious sangat munafiknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik tu kita duduk di kawasan taman ini, kalau rumah tuan-tuan dengar azan, datang je lah sembahyang sini. Kalau tidak, di zaman Nabi dia terus cop ni, confirm ori punya munafik. Original punya. Original munafik. Kalau tak dengar azan, tak ada masalah. Ini azan dengar, sembahyang lagi di rumah. Original munafik, bukan spicy ni, ori ni. Bahkan Ibn Mas'ud dia lebih keras lagi, kata dia, walau annakum sallaitum fi buyutikum, kalau kamu selama-lama ini kamu sembahyang di rumah kamu, kama yusalli mutakhallifu fi baitih, kamu tak ada nak sembahyang kat lain melainkan rumah saja, la taraktum sunnatu nabiyukum, maka inilah orang yang paling ke depan sekali meninggalkan sunnah Nabi, kerana tidak mahu datang berjemaah di tempat azan kedengaran. Walau taraktum sunnatu nabiyukum la dalaltum. Dan ingat, kata Ibn Mas'ud, siapa-siapa yang meninggalkan petunjuk sunnah Nabi pasti sesat. Pasti sesat. Ayolah, kita menyeru kepada seluruh muslimin muslimat, datanglah ke masjid. Ketepikanlah dulu masalah SOP yang sukar. Memang tuan-tuan pergi ke Mekah sebut ni je lah rupanya SOP-nya. Jadi dikira latihan lah, agaklah ni latihan nak ke Mekah. Memang ni lah esok. Cek MySejahtera, dia ada dia punya apps dia. Masalah soh renggang ni, kita sama-sama doa. Jangan sampai tak datang masjid surau hanya kerana soh renggang. Rugilah. Rugi. Sebab kita meninggalkan yang lebih mustahak, iaitu sembahyang berjemaah. Orang yang meninggalkan sembahyang berjemaah, hidupnya sangat mudah diganggu oleh syaitan. Baik tu ada satu hadis panjang daripada Abu Darda, ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus salatu illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Mana-mana kumpulan manusia yang jumlahnya lebih daripada 3 orang, sama ada duduk di kampung yang di pedalaman, yang mana mereka ni tidak mendirikan sembahyang jemaah bersama-sama, nescaya kampung itu akan dikuasai oleh syaitan. Mana kawasan taman perumahan, semua perumahan itu sembahyang masing-masing. Ini mungkin di taman tuan-tuan tak ada masalah sebab ada surau. Saya melihat isu ni berlaku kalau di apartmen, di Pangsapuri. Ada surau, tak ada orang. Tiang lagi banyak daripada orang. Jadi semua orang yang penghuni di Pangsapuri itu sembahyang masing-masing. Maka kata Nabi, kalau begitu perangai engkau orang, Pangsapuri engkau orang akan ada setan. Nah, itu yang naik lift, butang tertekan sendiri dan macam-macam. Setan banyak. Sebab tidak ada solat berjemaah. Illa qad istahwaza alaihim syaitan fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyata. Hendaklah kamu berjemaah, kata Nabi, kerana sesungguhnya serigala itu memakan ternakan yang terpencil daripada kumpulan yang besar. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dan kepada ibu-ibu para muslimat pun boleh datang sembahyang jemaah di masjid. Jangan pula ada yang menghalang-halang, macam-macam dalil dia bawa. Datang je lah ke masjid. Jangan dia melalaikan suami dia, sudahlah. Boleh datang ke masjid. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kamu menghalang orang perempuan datang ke rumah Allah. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka kita simpulkan, muslimin muslimat sekalian,
cabaran masjid dan surau pasca COVID-19 tetap akan ada. Bagi kami yang diamanahkan untuk menguruskan masjid dan surau ini, amanah tetap dijalankan. Bagi kami yang bertugas di masjid negeri, masjid daerah, tak ada masalah, kita ada gaji. Tutup masjid 10 tahun pun tak ada masalah, gaji jalan. Tak ada masalah. Tetapi kepada surau, masjid, karya, perumahan, petugas-petugas, kaki tangan, para pegawai atau jawatan kuasa, semuanya buat kerana Allah. Mereka tak dapat manfaat duniawi secara direct, bulanan tu tak ada. Pegawai masjid ada imbuhan. Maka kita saling bekerjasamalah, sesama kita. Tidak ada orang pun yang nak suasana begini. Kami orang masjid dan surau, kalau ikutkan, kami nak buka masjid seluas-luasnya. Kerana apabila jemaah kurang, tabung kami pun akan berkurangan. Sedangkan masjid surau dijanakan oleh sumbangan jemaah. Macam tuan-tuan duduk di sini, saya tak nampak tabung bergolek. Memang SOP tak boleh? Tak boleh golek tabung ke? Tak boleh. Takut sentuhan dan macam-macam. Jadi kesannya ada. Dan banyak masjid surau merosot kutipan solatnya. Pertama, kerana jemaah kurang. Yang kedua, orang pun malas bersedekah. Kata nak sedekah, buat apa, program tak ada, malas aku nak bersedekah. Orang bagi sedekah sebab program. Dan sebab itu saya mengambil kesempatan kepada para pegawai dan jawatankuasa juga. Sudah sampai masanya kita lipat gandakan balik aktiviti kita. Dah habis dah zaman kita termenung mikir nak buat apa. Ini masa untuk kita kembalikan kemeriahan dan keseronokan buat program di Masjid Surau. Tahniah kita ucapkan kepada jawatankuasa yang mengadakan ceramah pada malam ini. Banyak lagi benda-benda yang boleh dilaksanakan. Pagi tadi saya berada di Masjid Raja Haji Fisabilillah di Cyberjaya. Mereka melaksanakan program pameran kerih dan tanjak. Ini rare, demo tak kena barang. Dia buat kerih. Sebab masjid dia tak ada anak Korea yang tetap. Jadi mereka kena ada satu program yang orang Melayu kan suka tengok kerih berdiri, kerih duduk atas meja. Orang suka tengok benda begitu kan. Jadi ini kreativiti. Macam kami di Masjid Negeri Pahang pun, kami atur banyak program. Tapi sebab di Pahang masih terikat dengan SOP, tidak membenarkan penceramah daripada luar untuk menyampaikan ceramah. Jadi terhadlah ceramah Pahang berapa orang sangat, pusing-pusing itu sampai tak ada suara dah. Tapi Selangor, wilayah dan beberapa negeri dah tak ada masalah ceramah luar. Saya pun dari luar boleh je berceramah. Tapi Pahang masih lagi ada beberapa SOP yang belum diubah. Jadi kita buat program. Yang saya boleh cadangkan kepada pihak surau untuk buat, ini jemaah saya ingat suka. Kami buat satu program, dia panggil Khatam Subuh. Khatam Subuh ni senang saja. Tiap-tiap pagi, semayang subuh, dalam semayang subuh, kita baca satu makrok. Bermula daripada juz pertama lah. Satu makrok ni tak banyak, semuka setengah macam tu je. Satu makrok. Mungkin imam tidak hafiz, tak apalah. Imam Al-Haf je, bukan hafiz. Al-Haf, separuh tak apa. Kita boleh import. Semayang subuh sebab mahat tahfiz banyak. Kita boleh panggil anak-anak tahfiz. Dapatlah kita sumbang untuk dia. Datang jadi imam subuh tiap-tiap pagi. Satu juzu ada 8 makrok. Maka tiap-tiap hari tuan-tuan datang semayang subuh di masjid. 8 hari semayang subuh tuan-tuan khatam satu juzu. Tanpa sedar. Dan kami di masjid negeri, hari esok, insya-Allah hari ni hari Jumaat, hari esok kami akan masuk juzuk ke-27 makrok pertama. Sedar tak sedar dah juz 27. Kalau tak sebab PKP, biasanya khatam subuh boleh selesai 8 bulan. Start daripada juzuk pertama, buat konsisten tiap-tiap hari kecuali Jumaat kita break untuk buat sejadah. Isnin sampai Khamis, Sabtu sampai Ahad. 8 bulan tuan-tuan khatam Quran. Bukan khatam membaca, khatam dalam semayang. Dan itu rare. Benda ni banyak dibuat di negara luar. Negara kita tak ada. Ini mungkin boleh buat. Tapi jemaah ada yang tak kuat.
Sebab itu kita tak buat maghrib, kita buat subuh. Maghrib jangan buat khatam maghrib, jangan. Maghrib kalau buat pengsan orang. Sebab yang datang masjid maghrib isyak ni orang bukan gagah sangat. Yang betul jemaah gagah subuh. Sebab itu subuh ni kita panggil subuh warrior. Pendekar-pendekar subuh. Maghrib isyak ni biasa. Tapi terima kasihlah yang datang ni. Cuma biasa. Dia punya level biasa. Tapi kalau subuh, ini warrior. Jadi khatam subuh boleh buat waktu subuh. Kalau tuan-tuan buat itu pun tak selesai, buat plan yang lain. Kita pernah buat qiraat subuh. Pernah? Qiraat subuh ni, imam baca dalam semayang qiraat yang berbeza-beza. Macam kita baca Hafs an Asim, ada masa dia baca qiraat lain. Ghairil maghdubi alaihim. Jadi makmum sukalah dapat ilmu. Kalau buat itu pun tak ada juga jemaah datang. Buat kaedah yang ketiga. Yang ini saya insyaAllah ganti ramai datang. Apa caranya? Kita buat cabutan bertuah. Gaya kita war-warkan, hamper kita sediakan, siapa yang datang dapat cabutan bertuah. Hadiah boleh minta yang bawa mic ke dengan menteri ke mana ke. Hadiah tersembunyi bawah sejadah kapet. Orang akan datang, percayalah. Untuk anak-anak muda, bagi kupon makan kedai mamak. Contoh, suka dia, suka. Yang inilah terpaksa kita lakukan. Sebab sekarang jemaah dah payah sikit nak ke masjid kerana faktor merajuk. Masa dia orang datang dulu, kita suruh dia balik. Tak ada sejadah, kena balik. Tak ada emas, kena balik. Main orang pencen, cepat merajuk. Tak datang dah, dia semayang masjid lain. Jadi nak pujuk dia balik ni, Masjid Surau kena mempelbagaikan aktiviti. Banyak nak diterangkan, tapi saya kira hujan pun dah makin kuat. Suara nak berlawan dengan hujan, menang hujan lah dia ramai. Jadi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaah muslimin muslimat yang bin Subuh selaku pengurusi surau yang mengaturkan program pada malam ini. Sekadar itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuq baladana wilayah persekutuan khasatan wasaira biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war raha. Wahfadha bihifdzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. Idfa' anna kulla ta'bin syadid waqfina minal haddi wal hadid wal maradi syadid. واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. تحصنا بذي العزة واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عن ولاية persekutuan وماليزيا وسائر البلاد المسلمين هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.